Salam sejahtera, Best 5.10 3 September, saya Syuhaidah Arifin, berikut antara tumpuan edisi ini. Letupan bom di Bangkok. Polis Thailand memberitahu suspek yang ditahan awal minggu ini turut ditemui bersamanya adalah beberapa bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan bom. Bukti berkenaan sudah dihantar kepada pasukan pakar untuk dianalisis. Lelaki itu dikenali sebagai Yusufu Miraili ditahan setelah selepas 1 kilometer dari sempadan Kemboja. Yusufu memberitahu dia hanya berada di kawasan kejadian dan bukan pengebom yang dicari. Dua letupan bom di Sana'a, Yaman pada petang Rabu menyebabkan sekurang-kurangnya 28 orang maut dan lebih 50 yang lain cedera. Militan IS mengaku bertanggungjawab dan ia dilakukan oleh seorang pengebom berani mati dikenali sebagai Qusay Al-Sanani. Bom pertama diletupkan dalam sebuah masjid ketika puak Sunni dan Syiah bersiap untuk menunaikan ibadat dan sebutir lagi bom diletupkan di luar masjid. Serangan berlaku hanya beberapa jam selepas dua pekerja palang merah ditembak mati di wilayah berhampiran. Kes yang jarang berlaku melibatkan pekerja kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 8 orang maut termasuk 2 kanak-kanak dalam kebakaran sebuah pangsapuri di ibu negara Perancis. Kebanyakannya yang maut akibat lemas dan 2 lagi meninggal dunia selepas terjun dari kediaman untuk menyelamatkan diri. Kira-kira 100 anggota bomba dikejarkan ke lokasi untuk memadam kebakaran. Polis menahan seorang lelaki berusia 36 tahun dipercayai ada kaitan dengan punca kebakaran. China akan mengurangkan hingga 300,000 anggota tenteranya. Perkara itu dinyatakan Presiden China Xi Jinping pada Majlis Perarakan Tentera hari ini. Menurut Xi, Beijing tidak akan mencari pengaruh di dunia walaupun pihak berkuasa negara itu sudah merekrut 2.3 juta orang untuk meningkatkan kecekapan tenteranya. Berita tempatan, cadangan pertubuhan peladang negeri Kedah untuk petani dikecualikan GST akan diketengahkan kepada kerajaan pusat untuk penilaian. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Dr. Mahathir berkata ketika ini golongan petani terpaksa membayar GST pada kadar tinggi ke atas perkhidmatan seperti lori dan logistik. Cadangan pengecualian GST dikemukakan oleh pengerusi jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Kedah Abdul Latif Mat Saman dalam ucapannya pada Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Negeri Kedah ke-32 di Alustar. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor menyarankan agar isteri wakil rakyat perlu bijak dan menggunakan kematangan apabila berdapan maklumat dalam media sosial. Beliau yang di-Pertua Bakti berkata maklumat yang diterima juga harus diselidik kesahihannya. Isteri wakil rakyat juga perlu berperanan membantu memperbetulkan maklumat yang salah, tidak tepat ataupun palsu. Ini sekaligus menjadi perantara berkesan antara rakyat dan kerajaan dalam menyampaikan maklumat serta dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan pada rakyat. Permohonan anggota Parlimen Sungai Siput Dr. Michael Jayakumar Devaraj untuk mencabar pelaksanaan oleh Menteri Kesihatan berhubung garis panduan caj baharu bagi warga asing yang mendapat rawatan di klinik dan hospital kerajaan ditolak. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Asmabi Muhammad menolak permohonan kebenaran bagi semakan kehakiman selepas membenarkan bantahan awal yang dikemukakan Menteri Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia selaku responden. Dr. Michael Jayakumar yang diwakili Peguam Deep Singh berkata beliau akan memfailkan rayuan berhubung keputusan itu di Mahkamah Rayuan. Sekian Best 5.10 untuk edisi ini. Lagi perkembangan berita tempatan dalam Nasional 5 bersama Farah Tuai Syati Uthman. Salam sehati sejiwa.